Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang dahulu daripada kamu. Tujuannya supaya kamu bertakwa kepada Allah. Dalam beberapa hari yang dibilangkan, maka sesiapa kalangan kamu yang sakit ataupun musafir, dibenarkan kepadanya meninggalkan puasa. Dan hendaklah dia mengulanginya pada hari yang lain. Dan kepada siapa yang mampu, kalangan yang izinkan meninggalkan puasa itu, hendaklah membayar fidyah, sumbangan kepada orang miskin. Barang siapa yang berbuat baik lebih dari yang dihadkan, itu lebih baik kepadanya. Dan bahawa kalau kamu berpuasa lebih baik pada kamu, kalau kamu mengetahui akan hikmah-hikmahnya. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Maka sesiapa yang menyaksikan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia, membezakan antara petunjuk perkara yang benar, perkara yang salah. Barang siapa menyaksikan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang uzur kerana musafir ataupun sakit, hendaklah mengulanginya pada hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan kepada kamu. Allah tidak menghendaki bebanan, kepayahan terhadap kamu. Mudah-mudahan kamu membesarkan Allah, memuliakan Allah untuk menyatakan kesyukuran kamu kepadanya. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, berkenaan diriku, beritahu kepada mereka, aku sangat hampir, sangat dekat pada mereka. Aku perkenankan doa sesiapa yang berdoa. Maka mereka hendaklah menyahut seruanku, percaya kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Ayat ini dibaca bersempena dengan kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang sangat diberkati Allah. Saya lebih menumpukan kepada hikmat Ramadan dan berpuasa daripada menyatakan hukum-hukum yang berkait dengan puasa dan sebagainya, kerana sudah banyak diterangkan oleh orang lain. Allah menegaskan tujuan atau hikmat yang terbesar daripada puasa ialah untuk mentarbiah, mendidik diri menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa sifat yang ada dalam hati sanubari manusia, menumbuhkan rasa gerun, menyedari kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati sanubari itu memerintah diri manusia mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa ini penentu kepada nilai harga diri manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan mengikut baka dan keturunan, pangkat dan kedudukan, harta kekayaan, warna kulit, taraf kehidupan, keturunan dan sebagainya. Martabat di sisi Allah ditentukan dengan sifat bertakwa kepada Allah. Puasa membentuk jati diri, membina syakhsiyah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Satu ibadat yang mencipta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang tidak boleh ditunduk seperti ibadat-ibadat yang lain. Menahankan diri, hawa nafsu dalam segala bentuknya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ikhlas kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang diwajibkan berpuasa itu, bermakna melatih diri menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadat yang sangat hebat, menjadi salah satu rukun Islam yang tak boleh ditinggalkan sekali-kali kecuali dalam keuzuran, kena sebab-sebab keuzuran. Bukan sahaja Ramadan diberi kelebihan dengan ibadat puasa.
amal-amal yang lain juga diberi pahala dan kelebihan. Sama ada yang dinamakan ibadat, puasa itu sendiri, yang tak terhingga perhitungan pahalanya, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Digandakan sekurang-kurangnya 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Tetapi puasa itu dinyatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya dia terpulang pada aku dan aku yang menentukan pahalanya pada hari kiamat nanti. Qadanya dapat dimengertikan apabila seorang yang meninggalkan puasa tidak dengan sebab uzur yang diizinkan oleh syarak, dia berdosa, wajib qada, diampun oleh Allah. Tetapi tak mungkin untuk dia mengganti pahala dengan sebab rugi meninggalkan puasa tidak dengan sebab uzur. Walaupun dia berpuasa sepanjang hayat. Itulah kelebihan ibadat puasa. Dia beri juga pahala bertadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah, sembahyang tarawih, sembahyang tahajud dan lain-lain di bulan Ramadan, mempunyai fadilat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain, benar-benar mendidik diri menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan Allah memberi kelonggaran kepada mereka yang tidak mendapat fadilat dengan sebab uzur. Uzur sakit, uzur musafir. Itu masalah uzur wabak yang berlaku pada hari ini. Tak boleh sembahyang jemaah di masjid. Tak boleh sembahyang tarawih di masjid. Disebut oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan ulama hadis yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marada al-'abdu aw safara, kataballahu lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seseorang itu sakit ataupun dia musafir, dia tidak boleh beramal dengan amal yang pernah dia buat pada masa dia sihat. Dia beri kepadanya pahala amal seperti dia sihat dan bermukim. Ini kurnia Allah kepada mereka yang uzur dengan sebab tak boleh mengerjakan amal. Semua amal bulan Ramadan dia beri pahala. Termasuk amal berbuka puasa, makan, bersahur, menjamu orang berbuka, makan saja dapat pahala. Namun orang yang uzur diberi pahala oleh Allah Ta'ala dengan sebab uzurnya. Ini kurnia Allah SWT. Menjadi satu hikmah yang besar, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Peristiwa nuzulul Quran, diturunkan Quran ke langit dunia. Setengah ulama menamakan Baitul Izzah. Setengah ulama menamakan Mawaqi'un Nujum, tempat peredaran bintang-bintang cakrawala. Dipilih salah satu bulan Ramadan, pada malamnya diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz, dan diturunkan secara ayat demi ayat, beberapa ayat dengan sebab-sebab yang berlaku dalam masa 23 tahun. Pilihan Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke tempat ditentukan oleh Allah
pada bulan Ramadan menandakan kebilahan Ramadan itu sendiri. Dan Quran itu adalah hidayah. Petunjuk yang kita minta tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang betul. Jalan yang benar. Kerana terlalu banyak dalam dunia ini jalan-jalan. Teori-teori, ajaran-ajaran. Ini yang makan agama, ideologi, dan berbagai nama lagi. Terlalu banyak bercanggah antara satu sama lain. Yang benar satu sahaja. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu daripada Tuhanmu. Jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syak. Daripada Tuhan itu ialah Al-Quran yang diturunkan pada malam Ramadan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Diturunkan kepada Nabi SAW pada malam. Nabi SAW mengikut masa-masa yang dipilih oleh Allah dengan sebab-sebab yang berlaku. Quran itu disebut, ya zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, kitab Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Penentuan untuk menerima Quran sebagai petunjuk mengikut takwa yang ada dalam diri seseorang. Ibadat puasa mengajar kita bertakwa. Hikmah yang sangat besar dipilih Ramadan, masa Quran diturunkan. Membentuk takwa. Dibuktikan dengan kita menerima petunjuk Al-Quranul Karim. Adalah yang benar. Cukup dengan sebahagian besar yang disebut dalam Quran. Yang berlaku dalam dunia. Sama ada peristiwa sejarah yang disebut dalam Quran. Sejarah umat-umat zaman dahulu. Sejarah kerajaan yang adil. Kerajaan Sulaiman alaihissalam, Zulkarnain. Kerajaan-kerajaan yang zalim. Fir'aun, Namrud dan lain-lain. Kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah bila mereka durhaka. Kesan-kesan sejarahnya dapat disaksikan oleh pengkaji-pengkaji sejarah pada hari ini. Benarnya Quran. Termasuk hukum halal dan haram. Kajian saintifik yang dilakukan pada hari ini mendapati perkara yang haram itu mendatangkan mudarat, menyebabkan berbagai-bagai jenis penyakit, menunjukkan benarnya Al-Quran. Semua yang baik dihalalkan oleh Allah. Benarnya Al-Quran. Termasuklah hukum-hukum syariat dalam kehidupan manusia berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Didapati gagalnya undang-undang yang lain. Berlakunya kecelaruan dalam kehidupan manusia pada hari ini kerana kelemahan undang-undang ciptaan manusia. Quran adalah benar. Bagi umat Islam mesti yakin Quran adalah benar. Termasuklah kajian sains angkasa lepas tentang matahari, bulan, bintang-bintang cakrawala. Peredaran bintang-bintang itu, pergerakan awan di langit, cuaca dunia, pasang surut, dan sebagainya disebut oleh Al-Quranul Karim. Sebelum adanya zaman yang canggih pada hari ini. Mendahului 1400 tahun lebih. Quran diturunkan. Menandakan Quran adalah benar. Oleh kerana itu, maka cerita dosa dan pahala, cerita hari akhirat, cerita malaikat, jin dan syaitan yang ghaib adalah benar. Kita mesti percaya kepadanya.
percaya pada Rasul yang membawa Quran itu, mesti menolak ajaran yang lain daripada Quran. Ibadat puasa Ramadan mengajar kita sanggup meninggalkan kepuasan hawa nafsu yang dihalalkan, makan, minum dan sebagainya pada bulan yang lain. Namun waktu siang hari tak dibenarkan bulan Ramadan. Kita lakukan kerana taat kepada Allah. Begitulah kita taat kepada Allah, menerima petunjuk Al-Quran itu. Puasa mengajar kita bersabar, sanggup menahan kemahuan hawa nafsu, keletihan, lapar, dahaga dan sebagainya melalui ibadat puasa yang mencabar. Melatih ketahanan diri menghadapi kesusahan hidup, menghadapi kelaparan kerana puasa. Di samping hikmat-hikmat lapar itu terlalu banyak, diketahui oleh ahli-ahli perubatan. Tapi kita yang tak tahu hikmatnya, kita lapar, dahaga, letih kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar. Sabar adalah sifat yang sangat mulia. Sabar itu ketahanan diri menghadapi ujian dan cobaan. Memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sembarangan orang yang tak ada hidayah tak dapat sabar. Firman Allah Taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa apa-apa musibat terhadap seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah diberi hidayah kepada hatinya. Dan Allah itu di atas segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Bukan hanya musibat yang kita cari, pelapar dan berdahaga. Termasuk musibah yang menimpa kita, yang kita tak cari, yang mendatang. Seperti sakit, bala bencana, wabak dan sebagainya. Itu adalah ketentuan Allah untuk menguji kita. Mengajak kita bersabar. Setelah kita beri nikmat menjadi seorang manusia, masa kita bernikmat, masa kita senang terlalu banyak. Kadang-kadang manusia dengan sedikit susah tak sabar. Lupa nikmat yang diberi oleh Allah dalam masa lebih panjang daripada kesusahan itu. Sakit beberapa tahun saja, sehat berlipat kali ganda tahunnya. Ada orang yang umurnya sampai 5, 60, 70, 80 tahun. Sakit 4-5 tahun saja. Lupa nikmat sehat yang saya beri 60 tahun lebih kerana sakit 4 tahun. Sedarlah ya manusia. Ini ujian daripada Allah SWT. Sabar ni hanya ada pada orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak ada sabar. Puasa mengajar kita bersabar. Dalam masa yang sama mengajar kita bersyukur di atas nikmat Allah SWT. Nikmat kesenangan, ruh dan jasad, harta benda dan segala-galanya, anak pinak, kaum keluarga. Dikurnia Allah. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Pemberian daripada Allah SWT. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Syukur ni banyak orang lupa. Kebanyakan orang mudah bersabar. Sedikit orang yang bersyukur. Dengan sebab itu disebut oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Disebut dalam satu kisah
apabila Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menunaikan haji bertawaf. Tiba-tiba dia mendengar seorang badui, orang kawasan pendalaman yang tak dikenali, dia berdoa di Multazam antara pintu Kaabah dan Hajar al-Aswad, tempat perkenankan doa. Doanya pelik luar biasa. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Sayyidina Umar mendengar, terus bertanya, mengapa awak doa begini? Semua orang minta banyak, awak minta sedikit. Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku di kalangan yang sedikit. Si badui yang sedikit ilmunya berkata, tidakkah Amir Mukminin membaca firman Allah Ta'ala, mendengar firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Banyak orang boleh sabar, sedikit yang bersyukur. Sedikit ayat saja dia tahu. Dia beramal dengan ayat itu, berdoa pada Allah supaya dijadikan dia dengan sedikit orang yang bersyukur. Sayyidina Umar tersentak dan berkata, rupanya ada orang lebih tahu pada Umar. Orang badui lebih alim pada Umar. Tawadhu' Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sebenarnya ramai orang yang boleh bersabar, sedikit yang bersyukur. Ibadat puasa mengajar kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Kerana kita tidak menyedari nikmatnya kenyang, nikmatnya minum air, hilang dahaga, kalau tak pernah lapar, tak pernah dahaga. Orang yang tak pernah susah, tak rasa nikmat senang, tak sedar nikmat senang itu, tak terasa. Puasa mentarbiah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Di sini hikmat. Kita mesti ingat kepada Allah setiap masa. Bukan saja bila nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan, minum, Alhamdulillah li at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Alhamdulillah. Nak masuk tandas pun berdoa, minta berlindung daripada syaitan, kejahatan. Keluar tandas pun alhamdulillah, diberi kesihatan dengan sebab buang air. Setiap masa kita boleh mengerjakan amal kebajikan. Ini menakjubkan. Kelebihan pada orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min, la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lah. In asabathu darra fakana khairan lah. Sabara fakana khairan lah. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa laysa li ahadin illa lil mu'min. Hadis riwayat Imam Muslim. Menghairankan sifat orang yang beriman ini. Setiap kali Allah menentukan kepada mereka, membawa kebaikan kepada mereka. Sekiranya orang beriman itu ditimpa kesusahan, dia bersabar, menjadi kebaikan kepadanya. Sekiranya berada dalam keadaan gembira, dia bersyukur, menjadi kebaikan kepadanya. Tidak ada pada siapa pun sifat ini melainkan kepada orang yang beriman. Ibadat puasa mengajar kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bersabar. Puasa benar-benar mentarbiah jati diri kita, menjadi seorang manusia yang mulia di sisi Allah SWT. Seterusnya Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan, masa berpuasa, diperkenankan doa. Menjadi hikmat yang besar. Selepas ayat menyatakan wajib puasa, kemudahan kepada yang uzur, Allah Ta'ala sebut dengan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada wahai Muhammad berkenaan dengan aku, beritahu kepada mereka, beritahu kepada dia, aku sangat dekat pada mereka. Sangat dekat. Aku perkenankan doa orang yang berdoa. Maka mereka hendaklah beriman kepadaku dan percaya kepadaku, menyahut seruanku, supaya mereka mendapat petunjuk. Ulama tafsir meriwayatkan ada seorang badui bertanyakan Rasulullah SAW, aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih. Wahai Rasulullah, adakah Tuhan kita ni terlalu dekat? Berbisik pun tak apa, bermunajat dengan suara yang perlahan. Ataupun Tuhan tu jauh, terpaksa meraung kuat-kuat. Allah turunkan ayat yang disebut. Beritahu kepada hamba-Ku, aku sangat dekat dengan mereka. Sangat dekat. Di sinilah hikmat. Kita penganut Islam ni disuruh bersolat 5 waktu tiap-tiap hari dan malam. Bermunajat kepada Allah dengan dekat, bercakap dengan Allah. Kita tidak menyembah patung berhala seperti umat yang lain, tidak menyembah salib. Ada orang kata, tidakkah kita menghadap menyembah Kaabah itu? Tidak. Kita tak sembah Kaabah. Kaabah itu tanda untuk menyatukan kita berhadap saja. Dibina oleh Ibrahim menjadi tanda saja, bukan sembah batu Kaabah. Kalau batu Kaabah itu diroboh, dibawa ke negeri masing-masing, atau diusung ke mana-mana, kita tak boleh hadap ke batu Kaabah itu. Mesti hadap ke sana juga, menandakan kita tidak sembah batu Kaabah itu. Kaabah itu tanda untuk berhadap saja. Kita menghadap kepada Allah. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Allah meletakkan hijab, dinding antara kita dengan Allah. Tak nampak lihat Allah Ta'ala. Tak boleh tengok dengan mata kasar. Allah itu ada. Kalau dibuang hijab itu, maka semua yang dilihat oleh Allah menjadi debu, hancur lebu. Kerana tak tahan dengan menghadap kebesaran Allah Ta'ala. Nabi Musa AS yang bermunajat di Gunung Tur Saina, mendengar kalam Allah Ta'ala, minta nak lihat. Rabbi arini anzur ilaik. Allah Ta'ala kata tak boleh. Di alam dunia ni tak boleh. Bukan tiba masanya lagi. Ditunjukkan hijabnya sahaja. Gunung Tur Saina hancur sama rata dengan tanah. Musa tersungkur pingsan dan bertaubat kepada Allah. Nak menghadap raja pun tak mudah. Banyak halangan-halangan. Itu raja. Nak menghadap presiden, nak menghadap ketua negara pun tidak mudah. Takkan kita nak mudahkan menghadap Allah Ta'ala, nak lihat senang-senang. Kebesarannya tiada bandingan dan tandingan. Makhluk tak mampu berdepan dengan kebesaran Allah Ta'ala. Tak mampu. Maka Allah Ta'ala letakkan hijab itu. Cukup dengan kita percaya kepada ajaran Rasul-Rasul. Adanya Allah, diperkenankan doa. Maka ambil peluang. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Khususnya melalui masa-masa yang mustajab. Yang diperkenankan doa. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, antara perkenankan doa ialah masa berpuasa. Masa berpuasa, masa perkenankan doa. Ambil peluang puasa yang wajib. Lebih afdal pada puasa yang sunat. Berdoa pada Allah Ta'ala, diperkenankan doa. Ada orang acap kali doa, tak nampak perkenan pun. Perkenan ni bukan mesti nampak di mata.
Kadang-kadang Allah Ta'ala nak kurniakan pada hari kiamat. Tak berdiri lagi di atas dunia ni. Perkara akhirat itu akhirat. Perkara dunia kadang-kadang ditangguh oleh Allah Ta'ala. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri pahala di hari akhirat. Tak ada beri di dunia lagi. Yang sebab itu kita berdoa acak kali. Lagi tak mati berdoa walaupun tak nampak. Kita susah pun berdoa walaupun tak nampak pun senang. Berdoa lagi. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak beri di hari akhirat. Tak beri di dunia ini. Ambillah peluang Ramadan ini. Berdoa pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Peluang diperkenankan doa. Yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran, dalam ayat yang dibaca tadi. Dan disebut oleh Nabi SAW. Salasatun la turaddu da'watuhum. Al-mazlum, al-imamul adil, was-saimu hatta yuftir. 3 jenis manusia yang tak ditolak oleh doa oleh Allah. Tak ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, orang yang kena zalim. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, puasa sehingga dia berbuka. Termasuk mereka yang diperkenankan itu orang yang berpuasa. Maka ambillah peluang bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di mana saja kita boleh berdoa. Bukan mesti di masjid. Termasuk di rumah. Termasuk di waktu malam. Lepas buat ibadat. Waktu berbuka. Waktu sahur. Bila-bila masa saya boleh berdoa. Di mana ruangnya sangat luas. Sepanjang bulan Ramadan. Peluang yang diberi oleh Allah Ta'ala sangat baik, sangat mulia, dan kita terima kurnia Allah Ta'ala. Itulah beberapa perkara yang dapat saya sebut berkait Ramadan dalam masa yang singkat ini. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh kita semua dan boleh dibaca dalam kitab-kitab yang banyak. Terlalu banyak kelebihannya. Apa yang disebut satu sebahagian saja. Allah Ta'ala berkati kita semua. Dan mari kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma antal wahidul ahad. Al-fardus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Al-Malikul Qudus. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi ismikal a'zam wa bi kalimatikal tammah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusukh wal 'isyan. وجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع من دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.